أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. آمين يا رب العالمين. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis. Semoga Tuan Pengurusi panjang umur, murah rezeki dan tetap iman. Amin. Yang diraihkan Fadilatul Ustaz Tuan Imam Jatuh dan juga seluruh imam-imam dan ahli jawatan kuasa Masjid Sayyiduna Ali karamallahu wajhahu radhiyallahu anhu wa alaihi salam. Semoga senantiasa dianugerahkan Allah kecerdasan minda dan fizikal agar boleh memandu para jemaah dan masyarakat ke arah yang diridhai Allah. Amin. Seterusnya yang saya muliakan, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah, para kiai, para habaib, cikgu-cikgu yang ada dalam majlis hari ini, yang bersangka baik dengan saya, ada salah dan silap dan kurang daripada saya berikan teguran dan nasihat. Seterusnya yang saya sayangi lagi saya kasihi, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang, kakak-kakak, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Khair. Semua sehat? Alhamdulillah. Cara jawab macam sakit. Tuan-tuan sehat kan? Alhamdulillah. Okey. Tajuk yang diberikan kepada saya hari ini,
andai boleh putar waktu dan saya assume pihak masjid nak cerita tentang taubat lah, dan saya rasa saya bukanlah orang yang layak cerita tajuk ni. Saya mainan muda ni banyak dosa kita kan. Jadi saya bahagikan tajuk hari ini dalam 3-4 bahagian. Bahagian yang pertama, waktu ni apa? Ada tak dalam sejarah waktu yang boleh diberhentikan? Ada saya hurai yang tu dulu. Selepas tu baru kita masuk tajuk taubat dan apa yang ada sekitar perkembangan tajuk taubat. Itu lagi senang lah. Kalau kata izinkan saya mengajak tuan-tuan macam mana bertaubat, salah. Tak kena, tak tepat orang lain. Bukan saya lah orang lain. Tak mahu tu Imam, bukan saya orang lain. Jadi insya-Allah itulah perbincangan yang saya cuba bawa. Mula berkaitan dengan waktu dan masa, kemudian berkaitan dengan taubat, kemudian sekitar perbincangan taubat itu apa, insya-Allah. Itu sahaja yang mampu saya hurai dengan permintaan pihak masjid, insya-Allah. Jadi marilah sama-sama kita memulakan majlis ilmu dengan kita membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah ini kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, dan sekalian kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, serta para ulama yang mengajarkan kita tentang ilmu taubat, yang mengajarkan kita ilmu taubat dan juga caranya, dan melakonkan watak-watak orang yang bertaubat di atas muka bumi ini sehingga taubat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada sekalian muslimin muslimat, niatkan juga kepada bantuan dihantarkan kepada tentera-tentera di Palestin dan Gaza, serta membantu kanak-kanak, wanita dan orang tua di sana, dan semoga Allah memberikan kebaikan kepada semua yang berada di sana berkat dari Fatihah yang tuan-tuan baca dan saya. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Jom kita baca selawat sekali sebagai mudah-mudahan selawat ni banyak kemanfaatnya, kebaikannya. Mudah-mudahan dengan kita baca selawat, Allah melapangkan dada tuan-tuan, Allah memberikan saya ilham. Macam mana nak cerita? You know? Selawat badar boleh? Selawat badar. Salatullahi salamu. Boleh? Jom, 1, 2, 3. Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna
بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. Ya Allah semua, salatu salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ilahi salimil ummah minal afati wal niqama wa min hammi wa min umma bi'ahlil badari ya ومن هم ومنهم ما بأهل البدر يا الله. يا الله جم صلاة الله على طه رسول الله صلاة سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله tutup على ياسين حبيب Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Simple. Choir macam ni best. Choir macam ni best. Okay. Waktu adalah satu jenis makhluk ciptaan Allah yang mana Allah tak kacau langsung dengan dia. Sebab Allah kita baca wal awwal wal akhir. Jadi main dengan nama makhluk dia mesti boleh dimanipulasi. Sebab itu ada di kalangan para anbiya dia boleh kontrol matahari jangan turun sampai kena dengan waktu dia. Salah satu dia umat Nabi Muhammad. Dalam satu hadis Nabi, ini saja ala muqaddimah. Salah satu hadis Nabi berkaitan dengan orang Yahudi. Ni Zionis ni, Yahudi ni. Yahudi adalah satu-satunya orang lain tak clear. Orang lain tak clear. Yahudi clear. Satu-satunya bangsa yang sebut dalam Quran mereka akan masuk neraka dulu. Mereka sendiri sebut. Mereka sendiri sebut mereka masuk neraka dulu. Bila ditanya kepada mereka, betul kamu masuk neraka? Dia kata kami masuk neraka sat ya. Illa qalil, sekejap ya. Lepas tu kami keluar balik. Mereka aja satu-satunya bangsa yang tahu masuk neraka dulu. Orang Yahudi ni. Orang lain dah. Kita tak tahu agama lain mana kita boleh kata, kita tak tahu. Cuma atas dasar dia tak patuh kepada Allah, yes. Dari segi mengaku betul masuk dalam neraka, tak jumpa. Yang ada dalil confirm Yahudi. Dia kata kami ni tidaklah akan disentuh oleh api neraka illa qalil, melainkan sekejap saja, waqtan qalilan. Sekejap ya. Kami akan gitu, lepas tu kami keluar balik. Macam boleh keluar. Mereka sendiri
mengaku dan mereka tahu. Dalam kitab mereka pun ada. Mereka adalah bangsa yang masuk neraka clean. Ketika Nabi cerita pasal mereka di akhir zaman, Nabi sebut lagu ni. Nabi kata, akan sampai satu waktu, orang Islam akan bunuh orang Yahudi. Cuma waktu dia tak tahu bila lah. Ada orang kata, sekarang senang. Bunuh sekarang, senang. Saya kata, memanglah boleh bunuh sekarang. Kalau betul kita bunuh mereka sekarang, Jumaat ni kira kiamat lah. Seramlah. Amalan tak banyak. Jadi kita takut. Jadi saya sebut dululah, masa dia tak tahu bila. Tapi pasti akan berlaku, sebab Nabi sebut. So Nabi kata, akan sampai satu masa, Yahudi ini akan dibunuh oleh orang Islam. Semuanya. Sehingga kan, kalaulah esok kiamat, orang Yahudi tu ada lagi ni, ramai. Allah akan memanjangkan masa. Ada? Apa? Nabi sendiri sebut, Allah akan memanjangkan masa. Masa tu jadi lama. Sehingga semua orang Yahudi dibunuh. Hingga kan mereka lari menyuruh di belakang batu dan kayu. Batu dan kayu pun akan bercakap, orang Islam, bunuh ni. Yahudi ada belakang aku. Sampai macam tu sekali, kecuali pokok orang kuat. Dia daripada geng mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ayat dia yang tadi tu, kalaulah esok kiamat, ni dah malam nak habis kan, ni dah masuk esok dah. Tapi orang Yahudi duk ramai lagi. Allah akan memanjangkan masa tu supaya boleh bunuh orang Yahudi semuanya dalam hari itu juga. Jadi maknanya apa? Masa ni dia ada makhluk yang boleh dimanipulasi. Dia ada orang. Sebab itu, tengok saya ni elok. Ulama bincang, macam mana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu ta'ala anhu, imam mazhab yang 4 kita tu, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Orang bincang, macam mana Imam Ahmad bin Hanbal dalam satu malam, bermula saat lagi Aisyah, kita Aisyah saat lagi masuk dah 8.30 tu, sebenarnya Aisyah lah kita, kan? Bermula Aisyah sampai subuh, Imam Ahmad bin Hanbal boleh sembahyang 1000 rakaat. Kita tak ada. Baca Al-Mulk pun lina. Baca Al-Mulk pun lina. Macam mana dia boleh balas sampai 1000 rakaat? Allah memanjangkan masa untuk dia. Barakah dia. Dia boleh sembahyang 1000 rakaat. Panjang malam. Macam mana Imam Asy-Syafi'i boleh mengkhatamkan Al-Quran setiap hari? Kita tak boleh. Yasin pun kat sejam, kat setengah jam. Yasin. Macam mana Imam Syafi'i boleh dapat itu? Keberkatan masa. Masa tu dia boleh ada panjang pendek dia. Allah Ta'ala bagi. Wallahu'alam. Saya pun tak tahu. Jadi itu saya nak sebut dulu. Sebab itu ada para Nabi, antara mukjizat dia sama macam Nabi kita. Ada satu ketika dalam permusafiran, Nabi doa, ya Allah, jangan bagi turun matahari ini, tahan saja. Matahari duduk, elok. Sampai Nabi sampai kepada destinasi, baru matahari turun. Boleh kontrol. Itu masa. Sebab itu, kita tak pelik kalau ada perkara-perkara yang pelik dengan masa dalam Quran. Contoh, orang yang boleh tidur 300 tahun bangkit balik. Ashabul Kahfi. Kalau orang yang tidur 300 tahun boleh bangkit balik, elok badan duk sama. Nak heran buat apa dengan orang yang mati 100 tahun? Hak tadi tidur 300 tahun. Ashabul Kahfi walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9. Dan mereka Ashabul Kahfi lena dalam gua 309 tahun. Lena dalam gua 309 tahun. Allah boleh kontrol rambut tak panjang,
Gigi tak ada duk gugur, tumbuh balik ke apa, tak ada. Duk elok lagu tu. Misai dia elok, janggut dia elok. Tak ada. Sebab tu bila Ashabul Kahfi bangkit daripada lena, apa dia kata? Ke sesama mereka, macam mana ayat tu Ustaz? Liyatasa'alu bainahum qala qailum minhum kam labistum qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Bila depa bangkit saja, depa bertanya sesama depa, Allah Taala kata, kam labistum, kita ni lena berapa lama ni? Berjawab di antara sesama mereka, qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Kita lena sehari atau setengah hari. Macam mana dia boleh kata dia lena sehari atau setengah hari sedangkan dia dah lena 300 tahun? Sebab bila dia bangkit balik, kuku dia sama, janggut dia sama, rambut dia sama, baju dia sama, dia tidak dimakan zaman, tidak ditelan masa. Apa? Allah boleh stop baju mereka ni daripada dimakan. 300 tahun bang. 300 tahun. Fikir logik tu. 300 tahun. Rambut panjang mana? Kalau setiap rambut kita kan tumbuh setiap hari, betul? Kalau rambut kita boleh tumbuh setiap hari, katalah Tok Soh, kata kita macam ni, rambut kita 2 minggu katalah panjang ni, katalah 2 minggu panjang ni, okey? 2 minggu panjang ni, sebulan panjang ni. So kalau sebulan panjang ni, 12 bulan. Maulah panjang ni 12 bulan. Setahun lah. 300 tu tak melingkar. Kalau lena 300 tahun, kalau rambut tumbuh, mesti dia bangkit terkejut. Oi, hang siapa dia? Tapi dia tak kata begitu. Itu rambut bulu ketiak. 300 tahun tengok tak cukup. Oi. Bulu tu berhutan. Tak betul ya? Tapi dia bangun tak ada apa. Janggut elok. Dia tanya kawan dia, labisna yauman aw ba'da yaum. Bahasan kita lena sehari ke setengah hari bah. Nampak? Jadi kalau 300 tahun boleh jadi lagu tu, nak terkejut buat apa kalau Nabi Uzair boleh mati 100 tahun, hidup balik. Umur 40 tahun balik. Anak dia umur 120 tahun. Ketika Nabi Uzair, surah Al-Baqarah 259. Nama Nabi Uzair surah At-Taubah. Wa qala Uzairun ibnullah, dan mereka berkata Uzair itu anak Allah. Ni orang Yahudi ya. Sebab dia kata Uzair anak Allah sebab mati hidup balik. Mukjizat lah bagi dia. Bagi kita itu Allah bagi petunjuk ataupun ayat bukti kepada Nabi Uzair. Cerita Nabi Uzair dalam surah Al-Baqarah ayat 259. Allah Ta'ala kata, "Au kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha." Ketika Nabi Uzair lintah satu kampung, satu riwayat kata Babylon, dia naik kalde dia tengok Babylon semua dah musnah. Dia kata, hai, macam mana anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha? Macam mana Tuhan nak bagi bangkit balik ni kampung hak dah musnah hancur ni, nak buat lagu mana ni? Dia pergi kata lagu tu. Maka Allah buat dekat dia rasa mengantuk. Fa amatahu Allahu mi'ata'am. Maka Allah matikan dia 100 tahun. Ayat Quran. Summa ba'athah. Kemudian Allah bangkitkan dia balik lepas 100 tahun. Tanya dekat dia, kam labista? Berapa lama hang tidur? Qala labistu yauman aw ba'da yaum. Saya lena sehari ke setengah hari. Qala bal labista mi'ata am. Malaikat kata, dah, hang dah mati 100 tahun. Terkejut Nabi Uzair. Tapi tak pelik bagi kita sebab kita tahu benda tu boleh dimanipulasi oleh Allah Taala. Tak ada masalah. Sebab tu Allah kata dekat kita, berlaku kiamat kalamhil basar, sekelip mata, masa juga kalamhil basar, atau huwa aqrab,
ataupun lagi cepat daripada sekelip mata. Maknanya seketika kita tengok lagu tu, seketika kita klik, tapi bukan kita lah, harapnya jangan kita lah. Nak tuan-tuan dengan saya mati awal tak apa. Macam tak mangguk lah. Tak setuju lah. Tuan-tuan nak duduk berhadapan dengan gunung terbalik apa semua. Tak mau juga lah. Yang mati awal lah. Tak apa nak angguk juga. Kita kena mati sama lah. Tuan-tuan dengan saya sama. Kita kena mati sama. Cuma semoga Allah matikan tuan-tuan dan saya dalam keadaan mati yang baik. Amin. Tapi bukan kita lah. Kita tak mau tengok lah. Pertunjukan tu tak mau tengok lah. Tak seronok. Al-qari'atu man qari'ah wa ma adraka man yawma yakunu nasu kal farashil mabthus. So yawma yakunu nasu kal farashil mabthus tu seketika kita tengok lagu tu, kelip mata, buka, kelip, buka balik, boom, semua hancur. Tapi kita tak risau dengan sekelip mata hancur. Sebab apa? Itu Tuhan kata. Even manusia pun Allah bagi buat sekelip mata boleh buat. Apa dia? Kawan Nabi Sulaiman bawa istana Balqis sekelip mata juga dalam Quran juga. Sebab tu orang Islam kita ilmu kita mesti berbatas, mesti ada dia punya sandarannya. Lepas tu bila cerita kata kiamat sekelip mata, orang ni macam mana? Orang Islam tak ada masalah. Jangan katakan Tuhan, manusia pun Allah bagi sekelip mata je istana Balqis sampai. Ketika Nabi Sulaiman mesyuarat ramai-ramai panggil, siapa boleh bawa istana Balqis mai kat aku? Kata Ifrit, qala Ifritu minal jin. Berkata Ifrit daripada kalangan jin. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Saya boleh bawa sebelum tuan bangkit daripada mesyuarat. Sebelum tuan bangkit daripada selesai mesyuarat. Pada tengah duduk, bangkit. Sebelum tuan bangkit, sampai istana Balqis. Laju, Ifrit boleh bawa istana. Bukannya rumah ke apa. Istana. Pasal istana besar lagi daripada Kaabah. Kaabah besar tu. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Saya boleh bawa sebelum kamu bangkit daripada kursi kamu, kata Ifrit. Balah balik kepada orang kanan Nabi Sulaiman, Asif Bulkhiyah, kata beliau, itu lambat. Tara tu lambat lagi. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Saya boleh bawa kelip mata sampai. Lagi laju. Ifrit pun kalah dengan dia. Manusia biasa. Wa qala allazi 'indahu 'ilmun minal kitab. Allah sebut dalam Quran. Orang yang bercakap tu Asif Bulkhiyah tu sebenarnya dia. Dialah itu wa qala allazi 'indahu 'ilmun minal kitab. Orang yang mahir dengan kitab Allah. Siapa mahir kitab Allah, Ifrit pun kalah dengan dia. Ifrit boleh bawa lama nak bangun. Baru nak bangun, dah sampai. Dia dah kelip mata sampai. Laju dah. So kalau manusia kelip mata sampai, takkan Tuhan tak boleh buat lagi daripada tu. Betul ya, no? Tengok tuan-tuan macam dah lemah dah. Tak apa, tajuk tak masuk lagi. Baru awal yang mukadimah masa. Maksudnya dalam Quran ada banyak masa. Ada 300 tahun, ada 100 tahun, ada sekelip mata, ada sekelip mata Tuhan buat, ada sekelip mata manusia buat. Benda ni tak ada masalah. Masa makhluk. Habis cerita. So sekarang untuk kita, boleh tak masa itu diputar kembali? Baru kita masuk tajuk kita, 8 suku cantik. 8.5 balik. So lama-lama mengaji apa? Lama-lama sejam sudah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tadi kita start 8.45. 7.45. 8.5. 8 suku. Setengah jam lah. Okey lah. Lagi setengah jam. Settle lah. Apa yang teruk sudah nak mengaji? Apa yang teruk? Senang-senang sudah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Bolehkah masa ni untuk kita memutarkan dia balik? Jawapannya, bertanya Imam Al-Ghazali kepada anak murid. Disebut dalam kitab Ihya dan juga dalam kitab-kitab yang lain. Apakah perkara yang paling jauh?
Kata Imam Al-Ghazali, benda paling jauh sekali benda yang dah berlalu. Ini benda paling jauh. Orang takkan boleh ambil balik dah. Apa yang kita lontang, apa yang kita buat, apa yang kita kata, azan ke? Tak. Terus saja. Kesian dia, no? Sia-sia orang ini. Kata Imam Al-Ghazali dalam dialog yang panjang, apakah benda yang paling tajam, lidah, apakah benda yang paling dekat, mati, apakah benda yang paling berat, amanah, apakah benda yang paling jauh, anak-anak murid cakap matahari, bulan, bintang dan sebagainya. Kata Imam Al-Ghazali, benda yang paling jauh dengan kita adalah benda kemarin. Dia berjalan lagu tu. Kita pitang ni, dia pitang tu. Kita selangkah sini, dia selangkah tang ni. Memang kita tak akan jumpa dia. Maka yang tinggal kepada kita atas perkara-perkara yang lalu adalah kita semua kena bertaubat. Apa hukum taubat? Hukum taubat simple aja. Hukum taubat wajib. Itu je. Simple lah. Hukum taubat wajib. Siapa di kalangan kita yang berdosa, walaupun ayat tu salah lah, no? Siapa di kalangan kita berdosa, tak ada lah. Semua lah kita berdosa. Tapi nak ambil ayat dia, siapa di kalangan kita hak berdosa, wajib kita bertaubat. Memang tugas kita bertaubat. Sebab itu khutbah Jumaat dulu lah. Tak tahu, saya tak tahu. Lani ada ke tak? Lani jarang dengar. Dulu masa khutbah Jumaat akan sentiasa ada. Sebelum kita nak baca doa. At-taibu min zambihi kama la zambalah. Selalu kita akan baca hadis tu. Hadis Nabi tu. At-taibu min zambihi, orang yang bertaubat dengan dosa dia, at-taibu min zambi kaman la zambalah, seperti orang yang tidak ada dosa. Atau hadis Nabi sebut. Sebab tu setiap kali Jumaat akan diperingat kepada semua orang taubat. Kerana siapa yang bertaubat, dia akan jadi seperti orang yang tidak ada dosa. Jadi hukum taubat wajib. Semua orang wajib taubat. Macam mana cara taubat? Ini saya abang asas dulu, tak ada cerita tak ada apa lagi. Sekejap lagi lepas ni cerita. Tak kira cerita dia jadi terlupa lah. Taubat ada dua jenis. Satu taubat dengan Allah Ta'ala bila melibatkan kita dengan Allah. Kita tak semayang, kita tak puasa, kita mengata Allah, kita tak mau baca Quran, tak percaya Quran. Semua benda lagu tu lah. Kita tak mau zakat, tak mau apa, tu semua berdosa belaka tu. Kena taubat. Yang satu lagi, melibatkan orang. Ambil barang orang, mengata dekat orang, ribah, mengumpat orang, ataupun memalukan orang. Kalau memalukan orang, dia kena bersihkan dulu nama. Ni zaman lah ni, ramai orang suka memalukan orang. Lepas tu dia tak boleh, ya Allah ampunkan dosa saya. Tak jadi. Imam Nawawi sebut dalam kitab Riyadhus Shalihin ada. Tak jadi lah. Siapa yang tulis dalam Facebook, dalam IG, sama tumbah duk pergi mengata dekat orang, bagi sakit hati orang, melibatkan orang saja dan memalukan orang, tak akan ampun dan terima taubat dia sampai dia kena pergi minta maaf dengan orang tu. Orang tu mati, tak ada jalan lain dah melainkan kena berhitung depan mizan lah, depan Rabbul Jalil lah, depan Allah Ta'ala esok lah. Dia tak ada, boleh tak saya pergi minta maaf kat keluarga dia? Tak boleh, sebab hang memalukan dia. Hang kena minta maaf dengan dia dan bersihkan nama dia. Geng-geng ni memang kena mana duk buat kat tok guru kita Ahli Sunnah wal Jamaah ni, geng-geng Salafi ke Wahbi ke mana, apa kena bagi malu tok guru, bagi malu Habib Umar, bagi malu Habib Ali, semua esok pandai jawab. Lagi kawan tu hidup tak apa, dia mati ke apa esok tak, dan kira depan Tuhan lah esok jawapannya. Dia bukan boleh, mana sama juga siapa yang megang pentadbiran ke apa ke, berpolitik ke apa ke, bagi malu orang saja. Imam Nawawi sebut tak akan selesai, tak boleh, melainkan kena minta maaf dengan orang tu dulu. Tak minta, tak ada taubat bagimu, tak ada, dia tak sah, dia tak laku. Dia punya cara dia satu dengan Allah tiga aja, simple. Yang ni 4, 3 sama, 1 ekstra. Apa dia? Pertama, menyesal. Ya Allah, aku menyesal, aku tak mau, ya Allah buat. Kedua, dia
meninggalkan perbuatan tu, tak mau buat dah. Tak mau buat dah. Yalah, dah duduk kat sejadah, tak buat dah lah. Kalau nak buat jahat kan. Yang ketiga, benci dengan perbuatan tu, tak mau ulang balik dah. Ya Allah, aku tak mau ulang balik. Walaupun lepas tu kita ulang balik, tak apa. Taubat balik. Ulang balik, taubat balik. Tak apa. Yang tu saya kita cerita lain. Tapi nak abang kata syarat dia 3. Menyesal, tak mau buat dah, benci perbuatan. Tapi kalau yang dekat sini, dia kena tambah 1. Menyesal, tak mau mengatau ke orang dah, tak mau bagi malu orang. Taubat tak mau buat dah perbuatan ni, benci dengan perbuatan mengatau ke orang. Tapi kena tambah 1 lagi dekat sini. Apa dia? Dia kena pergi minta maaf dengan orang tu. Kalau dia bagi malu orang tu, dia kena bersihkan balik nama orang tu. Bukan boleh pergi kata, ni bang, hari tu bagi malu bang. Dia bukan boleh tu. Dia kena pergi umum pula balik kat semua orang. Hari tu saya bagi malu dia. Saya yang salah, saya bagi malu dia. Dia kena buat lagu tu. Dalam kitab boleh. Ni hari ni ramai ni terlibat dengan benda ni. Dia bukan kira benda betul salah. Dia kira hang bagi malu orang. Sebab syarat perbaik orang bukan bagi malu orang. Jadi kalau orang tu betul atau salah, hak kita ke atas dia tak boleh untuk bagi malu dia. Kita sekarang kalau orang salah, semua benda kita rasa halal. Tak boleh. Mana boleh? Mana? Dia salah. Syarat tegur orang salah memalukankah? Tak. Syarat tegur orang salah, apa betul dia? Adakah betul dengan bagi malu? Tak. Ni ramai yang terlibat ni. Wa'ayazubillah. Setakat ni, saya berani lah cakap, saya tak buat benda tu. Hampa kata kat aku, aku tak lawan balik. Hampa hina aku tak kata balik. Aku tak mahu aku kat padang mahsyar itu nak tunggu lama-lama nak jumpa dengan hampa seorang-seorang. Tak pasal aku nak masuk syurga awal. Nanti kan? Saya tak ada aktor tak boleh tengok bukti. Hampa kata lah macam mana orang kat aku, hati aku cukup kering lah. Tak apalah. Tak mahu, tak suka. Bukan syarat kita betul dia. Kita kena bagi malu dia. Memang hati geram, siapa tak geram? Boleh kat aku tutup pokok ni. Tapi apa dapat? Jangan. Hujung tajuk ni tak selesai. Takut. Allah Tuan Guru ni Aziz kan orang tanya dia. Tuan Guru ni Aziz berapa ramai lawan dengan dia musuh dia. Masa dia nak mati tu, dia tanya, macam mana Tuan Guru? Maafkan nak mereka semua ni. Tok Guru kata, saya maafkan, Amba maafkan. Amba tak mau so nak jumpa mereka nak beratok lama-lama. Amba nak masuk syurga terus ya. Nah, tengok sembahyang jenazah aku 70,000 orang. Baru hati lapang. Datuk Fadilah Kamsah. Tiap malam, ampun maafkan semua orang. Zima, tak mau cari pasal buat-buat. Kita ni sangkut, tuan-tuan, jangan sembang mengata. Jangan sembang mengata. Mengata ni jangan sembang. Hang tak sembahyang jenazah dia, apa esok kena tanya? Apa mesti buat pengumuman kan? Tuan-tuan ada sembahyang jenazah. Kita duk tahu tu ya. Kita tak main. Orang tanya. Orang tak sembahyang aku. Sebab hak kat atas orang Islam, kalau dia mati, kita kena sembahyang dia. Tambah geng-geng pergi Mekah. Tambah geng-geng pergi Mekah. Siap umum tu. As-salatu 'alal amwati yarhamkumullah. Ada sembahyang jenazah lepas ni, semoga dirahmati oleh Allah. Orang bangkit sembahyang, Allahu Akbar, belah. Esok nak jawab macam mana tu? Hukukul muslim 'alal muslim ada 5 hadis Nabi. Iaitu kalau dia mati kita kena sembahyang dia. Ni dah buat pengumuman, hang belah. Esok macam mana nak jawab? Tuhan, saya mati Mekah tuan. Dia buat pengumuman sembahyang, dia ni tak sembahyang. Esok nak jawab lagu mana? Tuhan tak reti lah, tak reti. Dia orang dah sembahyang di mana? Bukan mengata, belum tajuk mengata, belum tajuk mengubah. Bau tajuk tak sembahyang jenazah. Bau tajuk tak, bukan buat benda jahat, tak sembahyang jenazah je. Soal. Jangan. Saya ulang balik. Bukan syarat orang tu salah, kita kena aibkan dia. Kita kena malukan dia. Kalau kita buat lagu tu, kita berdosa. Walaupun kita betul. Kena pergi minta maaf kat dia, kena bersihkan balik.
Atas alasan apa pun kami nak membela kaum wanita. Nak bila awak syarat bela kaum wanita kena bagi malu kaum lelaki ke? Ini sekarang ni ada gerakan secara halus untuk menafikan kredibiliti orang lelaki. Orang semua tunggu poin menjatuhkan martabat kredibiliti orang lelaki. Mana boleh? Sebab tu dalam perkahwinan, salah satu dia, isteri kena pertahankan hak suami. Pasal apa? Sebab kredibiliti. Sebab tu kita lelaki tak boleh buat benda yang boleh menjatuhkan kredibiliti kita. Isteri kita nak marah kita, mana boleh marah? Mana nak? Lah ni proses tu. Asal ada isu ya, semua lelaki tak guna. Bahaya tu mindset. Kita nampak kita nak berusaha perjuang tu, dia ada pejuang-pejuang lain belakang ni. Bahaya. Sebab tu keluar tajuk isu kalau perempuan kahwin 4, kalau ni dan sebagainya. Itu semua satu kelompok manusia tu. Bahaya tu kan. Sebar benda-benda lagu tu. Cakap, esok nak macam mana nak tarik balik kalau budak-budak ni semua dengar ni. InsyaAllah. Semoga Allah jauhkan kita daripada benda-benda itu. Amin. Kalau bala alamin. Sayang dengan sebab tu Nabi dengan para sahabat, mereka ni semua ahli syurga. Mereka berbicara benda yang kena dengan mereka. Sebab tu dalam hadis 40. Tadi saya tengok ada iklan. Sini ada pengajian hadis 40. Cuba tengok satu hadis. Hadis awal lagi. Hadis 11 ke 12? Hadis 13, hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Hadis yang ke-12 tu dia lah kot. Sebab hadis 11 tu hadis yang ke-12 adalah, kalau tak silap saya, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda Islam seorang tu cantik, dia tinggal benda tak ada kena mengena dengan dia. Tak ada kena mengena dengan kita, tinggal. Maknanya hang orang Islam yang bagus. Husni, terbaik Islam. Hadis 40 asas. Ini orang semua tak mengikut yang tu. Islam kan. Lepas tu bincang tajuk, kenapa ramai orang di neraka? Tengoklah hari ni je lah. Lepas tu kita bincang tajuk, siapa ramai orang dalam neraka? Sikit sangat yang masuk syurga. Orang bincang tajuk tu kan. Tengoklah hari ni. Benar tak ada kenal-kenal dengan kita. Semua sama tumbah. Atas alasan nak menegakkan yang benar. Nanti sabar buat bertenang. Tuan-tuan tengok saya. Tak ada dalam hadis Nabi 3 orang yang orang baik tapi masuk neraka. Kan hadis Nabi tu 3 orang champion masuk neraka. Pertama, orang alim. Orang alim dalam hadis sebut dia orang alim. Nanti tuan-tuan tu sudah tengok muka cuak sangat. Relax sikit. Saya cerita memang lagu ni. Tuan-tuan tu buat cuak sangat macam tuan-tuan nak peluk orang tu. Ibu-ibu sengak tu duduk kat belakang kan. Lawan kuat sangat. Buat bertenang sikit. Kan Nabi abang dekat akhirat esok ada 3 orang, mereka champion. Mati masuk neraka, terkejut mereka. Jangan duk kata kita hak nak melawan hak orang dan sebagainya. Kita tu kira sama tumbah. Jangan kata kita. Hak champion 3 orang. Pertama, orang alim. Dia mangkit-mangkit esok, malaikat kata, ni orang alim kan, hang nama sekian-sekian kan. Kiri, masuk neraka. Dia kata, malaikat salah aku nama, cuba cek balik nama saya betul-betul. Malaikat, nama hang bukan sekian-sekian kan? Ya betul. Neraka. Dia kata, malaikat saya ni alim. Dekat akhirat esok kita boleh claim kita siapa dia pun tak ada masalah. Sebab tangan-tangan dia tak ada. Malaikat tak ada orang kata, claim nama, tak ikhlas. Malaikat tak ada orang sembang lagu tu lah kita. Kat sana dia tak ada sembang-sembang lagu tu lah. Dia nak mempertahankan diri atau dah jadi court lah untuk kita. Mahkamah lah. Dia kata kat malaikat, malaikat salah kot, tengok balik. Malaikat kata, betul lah nama hang ni masuk neraka. Dia kata, saya ni kan orang alim mengajar. Malaikat kata, betul hang mengajar. Iya. Okey, aku nak tanya hang. Hang mengajar apa siapa? Kerana Allah Ta'ala pembohong. Malaikat sebut. Hang mengajar sebab nak suruh orang panggil hang alim.
Ni dia buka balik rekod. Mampus. Talah sana. Masuk kawan tu sana. Mana boleh? Bela diri pun tak boleh. Tu alim. Nabi gelar dia dalam hadis. Dia alim. Bukan sama tumbah main nak tolong pertahan orang lain. Boleh faham tak? Kita ni yang mana sama tumbah, kita tak tahu contoh, kita sama tumbah. Ni nak tengok apa yang kita boleh tolong mesti. Ni bukan sama tumbah. Ni orang alim. Nombor dua, orang yang sedekah. Orang sedekah, harta banyak dia sedekah. Orang semua tengok syok kan. Memang orang kata ni siapa dia? Hang sedekahan banyak kan. Nama hang sekian-sekian. Hang kiri masuk neraka. Dia terkejut. Malaikat cek balik lagi sekali. Betul ke nama nama? Malaikat kata nama hang lagu ni kan. Betul kan? Okey, lah ni hang masuk neraka. Dia kata malaikat, saya ni banyak sedekah. Malaikat kata, betul hang bagi sedekah? Dia kata, betul. Malaikat kata, aku tanya hang tu soalan. Apa dia? Pasal apa hang sedekah? Saya sedekah lillahi ta'ala. Malaikat jawab, pembohong. Hang sedekah kerana orang panggil hang pemurah. Bam, buka rekod balik. Memang tak boleh bela dirinya. Tak ada. Tahu masuk sana. Settle. Merontak dah. Masuk malaikat tarik kan. Yang ketiga. Syuhada. Mati syahid. Nabi sebut. Dia mati syahid. Dia bangkit. Malaikat kata ada masuk neraka. Dia terkejut. Malaikat cuba repeat balik. Tengok betul ke saya ni masuk neraka. Malaikat kata betul tak nama hang sekian-sekian. Hang mati dalam perang sekian-sekian. Dia kata dia saya. Hang neraka. Dia kata pasal apa pula saya mati dibunuh syahid dalam peperangan menegakkan agama. Malaikat kata betul hang buat lagu tu. Dia kata betul. Malaikat kata pembohong. Hang buat tu sebab orang nak suruh orang panggil hang hero. Kenapa? Kalau hak tiga ni pun bukui. Kita rasa kita terror. Nah. Matematik Allah lain bukan macam matematik kita. Dahsyat. Ada seorang lelaki ni. Dia kata lagu ni. 8.5 elok sikit. Betul lah kan? Aku selalu buat cuak lah. Betul lah. Esok kan raja. Esok jangan. Ngaji siap-siap sudah lah. Tak lah ni saya tanya tuan-tuan. Hak saya duduk contoh ni tuan-tuan faham tak? Faham ni balik dah. Tujuan kita nak bagi faham. Faham boleh balik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi saya cakap jujur kat tuan-tuan. Kan tadi saya kata kat tuan-tuan, saya beranilah kata sebab saya tak kata orang. Tapi tuan-tuan tak tahu kat belakang macam mana saya genggam tangan ni tumbuk dinding banyak kali ke. Mulut nak bercakap ke. Kita ada hujah boleh lawan. Tapi arwah Datuk Arunin kata apa? Manhaj kita adalah manhaj Habil, bukan manhaj Qabil. Qabil bila dia didapati bersalah, dia nak bunuh adik dia. Habil jawab apa? Habil kata, la in basawta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin. Saya buat tadi tu gaya tu macam itulah arwah Datuk Arunin masa cerita kat kami. Masa arwah Tuanku baca lagu tu, dia buat lagu tu, dia kata je, la in basawta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin. Arwah Tuanku buat macam tu. Apa dia? Abang, kalau hang angkat tangan nak bunuh aku sebab abang dia kata kat dia masa tu, awal tu abang dia kata kat dia, abang dia punya korban tidak diterima Allah, dia punya yang Allah terima. Abang dia terkejut tengok, oi, aku punya kena bakar, adik aku punya malaikat ambil. Dia kali kat adik dia, la aku tulannak, aku bunuh hang adik. Abang dia kata lagu tu. Adik dia bila tengok abang dia kata lagu tu, adik dia kali, adik dia kata kat abang dia, la in basawta ilayya la in basawta ilayya yadaka litaqtulani, kalau lah hang angkat tangan hang nak bunuh aku, yadiya ilayka liaqtulak, untuk bunuh aku tak akan angkat tangan aku untuk pukul hang abang. Bukan pasal aku tak boleh lawan hang, inni akhafu Allah rabbal alamin, aku
Aku takut Tuhan, bukan aku takut kau. Ini arwah Datuk Harun yang kata, ini manhaj kita, pegang yang ni. Bukan elawat ni, mulut kita geram. Tapi apa guna hang mengaji dengan Tok Guru kalau tak boleh ikut cakap Tok Guru, rugi. Itu saya abang, pedih-pedih. Asal nak rimbu tu ada. Tapi, tak lepas. Akhirat tak selamat, rugi. Penat nak jadi ustaz duk main ceramah lagu ni. Ni kereta lena jaga. Main neraka, main akhirat masuk neraka, tak payah. Buang masa. Seorang lelaki ni dia kata, Allah bangga dia. Allah kata, hang nama sekian-sekian lah. Dia kata dia, tempat hang dalam neraka. Dia dengar lagu tu, dia kata apa? Alhamdulillah. Malaikat terkejut. Oi, cerita alam akhirat ni tuan-tuan kena baca, dia ada dia punya cerita dia yang luar biasa. Kita tak sangka ada hal begitu. Bukan cerita dongeng, ni hadis Nabi. Kita mengatakan serius lah orang macam ni wujud. Cemas kita baca, cemas. Tapi tak tahu lah. Tu saya kata matematik Allah dia tak sama macam matematik kita. Allah kata kat dia, nama hang sekian kah? Dia kata, ya saya. Hang masuk dalam neraka. Alhamdulillah. Nangis dia. Malaikat kata, hang faham tak apa yang Allah kata? Hang faham tak apa yang Allah kata? Faham tak? Allah kata hang masuk neraka. Betul hang sebut Alhamdulillah, hang tak teriakan. Ni malaikat tanya, malaikat risaulah dia ni penting dah betul ni. Malaikat tanya, hang faham tak? Dia kata, faham. Lepas tu malaikat tanya, dia betul faham cakap Alhamdulillah, hang kena masuk neraka, hang tahu tak? Dia jawab, aku tahu aku kena masuk neraka. Tapi aku tak sangka Allah sudi menyebut nama aku. Aku ni orang yang paling berdosa, yang paling hina, yang kena tahu masuk neraka. Tapi Allah sudi sebut nama aku. Aku bersyukur Allah masih sudi sebut nama aku. Bila dia sebut lagu tu ya, malaikat Tuhan kata, ni Allah abang tak jadi masuk syurga. Settle. Simple. Seorang lagi. Ini semua cerita yang membangkitkan jiwa kita. Dia orang yang berakhlak. Faham tak? At the end of the day, dia orang yang berakhlak aja yang akan selamat. Hang tak ada akhlak tak akan selamat. Orang yang mengatakan orang ada akhlak tak? Tak ada akhlak. Orang bagi malu orang, ada akhlak tak? Tak ada akhlak. Walaupun hang betul. At the end of the day, orang yang berakhlak aja yang akan selamat. Sebab hang tak akan ada benda boleh kait dengan hang. Tak akan ada benda lain boleh kait dengan hang. Hang tak kacau orang, tak bagi sakit hati orang. Hang tolong orang sayang kat hang. Ada seorang lelaki ni dia hitung, ni hadis Nabi. Sahih. Dia pergi duduk depan mizan. Dia duduk depan mizan timbangan. 5 minit ni. Macam mana? Okey. Tak okey? Hai. Buat pengajian mak. Macam mana Ustaz? 5 minit ni. Aisyah awal tau. Sajalah abang, aku boleh ingat macam bulan lepas. Bulan lepas lambat, Aisyah ni awal. Dia duduk depan mizan. Nabi cerita. Dia duduk depan mizan timbangan. Siapa amalan yang baik dia berat, dia duduk begitu, syurga. Biarlah amalan jahat dia banyak mana, tapi dah dia berat begitu, syurga. Timbang-timbang, kawan ni, amal baik dia sikit. Dia jadi begitu. Tak begitu, amalan dia sikit. Kalau bahasa kita, 1-2 ya amalan baik dia. 1-2 ya. Timbang, berat. Malaikat, jom neraka. Belenggu tengkok dia, tangan dia, tarik dia masuk dalam neraka. Sebab tu kita, mazhab Imam Malik ada, mazhab Imam Syafi'i tak ada, tapi dalam kitab Ihya ada. Apa dia? Kita bila ambil wudu, habis sapu kepala,
habis sapu telinga, boleh sapu tengkuk dengan air wuduk, supaya kita kita semoga terpelihara daripada belenggu api neraka. Dalam kitab Hidayatus Salikin pun ada dalam bab wuduk. Untuk guru sebut Hidayatus Salikin, Syekh Abdul Samad Yahya Imam Al-Ghazali sebut. Kalau mazhab Imam Malik, dia kan mazhab Imam Abu Hanifah, bila dia ambil kepala, basuh kepala, habis sapu tengkuk. Hanafi kan? Mazhab Hanafi, dia sapu tengkuk. Pasal apa? Sebab mudah-mudahan selamat daripada belenggu api neraka. Kita dalam mazhab kita tak ada, tapi sunat buat. Dalam kitab Ihya, dalam kitab Hidayatus Salikin. Lepas tu, bila timbang-timbang, amalan baik dia satu dua ya, sikit. Naik. Berat yang jahat. Mereka kata, jom jalan masuk neraka. Ikat tengkuk dah jalan. Tarik. Tengah seret. Tengah duduk seret dia tu, duduk jalan tarik tu. Ada satu orang hamba Allah. Tengah duduk timbang juga. Dia tak cukup. Sikit amalan baik. Maknanya dia duduk begitu. Duduk begitu. Timbangan dia duduk begitu. Lepas tu dia buat pengumuman. Malaikat bagi dia buat pengumuman. Dia buat pengumuman. Siapa ada amalan sikit, tolong bagi kat aku. Aku sikit lagi kan nak masuk ke syurga. Tolong Ustaz bagi kat aku. Dia buat pengumuman. Kawan kena tarik ni, dia kata kat malaikat Ustaz, bagilah saya punya amalan kat dia. Sebab kok mana pun saya masuk neraka. Bukan pasal saya tak ada, bukan pasal amalan saya ataupun saya ni ke tak. Saya punya amalan tu sikit. Jadi kok mana pun saya bagi kat dia ke tak bagi ke, neraka juga. Jadi ambil amalan saya bagi dekat dia. Daripada dua orang masuk neraka, baik dia masuk syurga, saya masuk neraka. Akhlak. Dan orang macam ni, dia tak boleh kalau dekat dunia dia tak ada akhlak, tiba-tiba nak berakhlak ke akhirat, mana nak jadi? Jadi dia kata malaikat, nanti ambil amalan saya, bagi kat dia. Bagi saudara saya masuk dalam syurga. Saya tak apalah, kok mana pun bagi kita, bagi pun neraka kan. Bila malaikat kata lalu tu, Allah mai tanya dia. Allah kata kat dia, apa yang buat ni? Dia kata, Tuhan, kok mana pun saya masuk neraka. Ada amalan, tapi saya masuk neraka. Jadi amalan ni dia bagi kat dia. Dia boleh masuk dalam syurga. Tuhan kata kat dia, hang nak buat baik depan aku yang maha baik. Tuhan kata begitu kat dia. Hang nak buat baik depan aku yang maha baik. Allah jawab, sudah, dua-dua masuk syurga. Selesai. Dua-dua masuk syurga. Settle. Jadi, ada beberapa ulama di atas muka bumi ini, mereka menunjukkan kepada kita cara untuk kita nak reverse balik masa tak boleh. Tapi macam mana kita nak bertaubat? Contoh. Yang pertama, daripada hadis Nabi tentang seorang lelaki yang membunuh 99 orang. Ini clear, hadis sahih. Nabi cerita kat kita. Nabi kata ada satu orang, dia bunuh 99 orang. Dia mai tanya dekat seorang pendeta. Dia tanya kawan ni, aku ni ada peluang tak Allah ampunkan dosa aku? Sebab tadi aku baru bunuh aja 99 orang. Orang yang ke-99 tak sah aku bunuh. Dia kata orang macam hang ni, Tuhan tak akan ampun sebab hang bunuh 99 orang. Macam mana Tuhan nak ampun hang? Dia dengar lagu tu, dia tak suka. Dia bunuh kawan tu, cukup 100. Dia mai jumpa pula seorang orang alim. Dia tanya orang alim, orang macam aku Allah terima tak taubat? Orang tu kata, siapa pula Allah tak terima taubat? Allah gelarkan diri dia orang yang menerima taubat. Kan? Ayatnya Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin innahu huwat tawwabur rahim. Innahu huwat tawwabur rahim. Allah menerima taubat dan sangat kasih sayang. So, bila orang alim tu kata macam tu, tapi dengan satu syarat, hang tak boleh duduk sini. Sebab orang sini semua kenal hang sebagai pembunuh. Orang geram dengan hang. Sebab hang bunuh keluarga mereka, ayah mereka, kakak mereka, mak mereka, abang mereka. Jadi mereka semua akan benci hang dan akan ganggu hang. Maka hang kena pergi tempat lain untuk bertaubat.
Pi dekat tempat jauh belah sana tu ada satu kampung. Depa sana orang soleh belakang. Pi kampung tu untuk jadi orang soleh. Maka kawan ni pun tarik kuda pi. Tak dan sampai sungkuk di tengah jalan, mati. Dua malaikat turun, hitung jarak dia. Jarak di antara yang tempat dia maksiat dengan jarak tempat dia nak taubat. Maknanya belum lagi. Inilah hadis Nabi yang last sekali pula. Hadis 40 Imam An-Nawawi juga. Last sekali. Apa dia? Kalau siapa mai dekat Allah dalam keadaan dosa sebanyak mana pasyak sekalipun, Allah akan ampun dosa dia. Kita baca hadis tu lah. Jadi Allah kata dalam satu hadis sahih Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, seorang hamba aku, ni hadis Allah sebut. Allah kata seorang hamba aku buat dosa. Kemudian dia kata kat aku, Tuhan, aku ni buat dosa. Dia seolah-olah Allah atok dialog tu. So bila kita berdoa, kita kena guna dialog tu lah baru sedap. Sebab tu ulama boleh kata, Ilahi nastulil firdausi alam wala aqwa ala naril jahim. Macam mana syair ni boleh keluar? Sebab dalam hadis Nabi, dia punya wazan-wazan syair tu ada. Macam contoh hadis ni, Allah bagi kita. Allah kata, berkata hamba aku yang berdosa. Dia berdosa. Dia buat dosa, dia kata kat aku, Tuhan, aku ni buat dosa. Aku minta ampun dengan kamu. Tuhan kata dekat dia, kamu tu hamba aku dan kamu tahu aku mengampunkan dosa kamu. Ya, aku ampunkan dosa kamu. Senang. Kemudian esok dia buat balik. Dia buat balik, dia menyesal. Dia kata, Tuhan, sama dialog dia. Hadis tu panjang. Ulang balik ya. Kalau tuan-tuan baca, dia seolah skrip tu 3 kali, copy paste. Sama aja hadis tu. Tuhan, saya ada buat dosa. Tolong ampunkan dosa saya. Tuhan tanya kat dia, hang tahukah aku boleh mengampunkan dosa? Tahu? Aku ampunkan dosa. Oh. Esok buat lagi. Dia kata kat Tuhan, Tuhan, saya buat dosa ni. Tolong ampunkan saya. Semua ni, dosa ni tak melibatkan orang. Dia dosa kita dengan Tuhan. Kita tengok maksiat antara kita dengan Tuhan. Kita kena minta ampun. Kita dengar benda maksiat. Kita buat maksiat. Kita ada buat perkara-perkara maksiat. Kita tak mau semayang, malas semayang, lambat semayang dan sebagainya sampai terluput waktu. Itu kita dengan Tuhan. Yang ni dialog dia. Ini bukan buat orang. Buat orang bukan dialog dia. Dia kata, Tuhan, saya buat dosa lagi. Tolong ampunkan saya. Tuhan kata, hang tahu tak aku ampunkan dosa? Tak. Aku ampunkan dosa hang. Dan begitulah aku akan terus mengampunkan dosa hang. Allah Ta'ala kata. Ada? Sebab tu ulama, para habaib, dia sentiasa peringat kita, dosa dengan orang jangan buat. Dengan Tuhan memang tak boleh lari sebab kita manusia, kita akan ada salah. Tapi dengan orang jangan buat. Dengan orang kita boleh elak. Dosa dengan orang kita boleh elak. Tapi dosa dengan Tuhan memang kita tak boleh. Kita manusia, Allah buat kita memang kita akan ada dosa. Tapi tak apa, yang tu kita minta sebab Allah kata. Sebab tu Allah suka kalau tuan-tuan baca apa dia? Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau Habib Umar pesan, siapa ada buat dosa, ada buat salah dengan Allah Taala, baca aja. Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam. Kasar. Ayat awal atas dia. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Baca yang tu 10 kali. Baca yang tu 10 kali. Kemudian baca Allah lupa pula dah. Dia biasa baca kat 845 lah, ingat.
Belajar lupa. Allah lupa pula dah. Apa zikir istighfar dah? Allah, surah ya. Bukan lam nashrah, bukan lam nashrah. Ada satu ayat ini ya. Allah tak ingat pula dah saya. Dia. Tapi dia kena baca yang dulu. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Baca 10 kali. Kalau siapa yang nak ni, taubat. Itu saya bagi tahu tuan-tuan. Allah cukup suka kalau kita kata apa? Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tengok atas, senyum. Tengok atas, senyum. Allah cukup suka. Apa ayat dia? Allahumma inni, ya Allah, saya ini zalamtu nafsi, menzalimi diri saya. Faghfirli, ampunkan saya. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tak ada orang yang boleh mengampunkan kami melainkan engkau. Jadi bila kita kata lagu tu, kita senyum. Allah cukup sayang orang yang kata macam tu. Baca hadis Nabi. Allah dia cukup syok kalau kita tahu dia boleh ampun dosa kita. Sebab tu kalau siapa yang buat dosa, taubat, Allah akan ampunkan dosa kita insya-Allah. Semoga Allah merahmati tuan-tuan dan saya. Minta ampun, minta maaf atas penyampaiannya. Habis dah? Kesimpulan ada tu? Habis? Taubatlah. Habis. Tentu tu muka tak puas hati. Habis dah. Masa tak akan boleh diulang. Apa yang kita dah berlaku, kita kena minta ampun, taubat. Taubat hukum dia wajib. Antara ulama yang hebat dalam bertaubat, Imam Malik bin Dinar. Imam Malik bin Dinar, sehinggalah diberikan kepada dia. Ini cerita Imam Malik bin Dinar sebagai penutup. Cerita Imam Malik bin Dinar. Banyak lagi cerita-cerita orang soleh ni. Orang soleh ni, ada yang daripada awal soleh sampai hayat. Ada orang yang daripada awal dia ralat. Tengah dia jadi soleh, kemudian dia soleh. Ada orang yang daripada awal itu ralat sampai dekat ujung, soleh dia. Mati masuk syurga. Ramai banyak cerita. Tuan-tuan kena baca cerita yang betul ya. Baca cerita yang betul. Antara cerita dia, Imam Malik bin Dinar. Imam Malik bin Dinar ini antara orang yang paling terror dalam tazkiyatun nafs, menyucikan jiwa. Ini memang tokoh dia, ahli sunnah wal jamaah. Imam Malik bin Dinar, rahimahullah ta'ala. Beliau adalah pada asalnya seorang peminum arak. Dia kuat minum arak. Sehinggalah beliau kahwin, ada anak. Anak dia perempuan, kecil. Dalam riwayat sebut, anak yang sedap bermain. Maknanya, bukan umur darjah 1. Darjah 1 kita tak syok dah main dengan dia. Dia nak main dengan kawan-kawan. Umur 4 tahun, 5 tahun. Kita boleh bagi arahan, dia boleh buat. Dan kita pun boleh geletik-geletik nak main dengan dia. Okay, so umur 4 tahun, 5 tahun. Anak Imam Malik bin Dinar. Jadi, tegarnya Imam Malik bin Dinar minum arak. Kuat dia minum. Sampai dia boleh suruh anak dia pergi ambil arak. Untuk bagi dia minum. Kakak pergi ambil air. Tak payah. Sehinggalah suatu hari dia minum-minum. Dia pegang botol itu, dia nak minum. Untuk hari itu, anak dia pegang tangan dia. Anak kata, jangan ayah, jangan minum. Hati dia terdetik. Dia jadi macam, terus dia letak botol arak. Dia tak sentuh. Dia peluk anak dia, dia seronok. Maka dia tinggal arak. Dia main dengan anak dia. Dia seronok. Hidup dia berubah. Dia jadi bahagia. Sehinggalah di waktu itu, tengah seronok main dengan anak dia, Allah ambil nyawa anak dia mati. Masa tu dia berubah. Double minum arak daripada yang sebelum tu. Macam biasa, soalan. Macam apa? Aku dah nak jadi baik. Boleh faham? Oh, melanggar. Sampaikan terlena. Minum arak sampai terlena. Sekali itu dia minum arak sampai dia terlena. Dia mimpi. Dia
Dia berada di satu kawasan, dia tengok kiri kanan, tiba-tiba ada bunyi belakang dia. Dia tengok ada ular besar main ligan dia kat belakang. Nak pagut dia, nak patuk dia. Dia lari. Dia minta tolong. Tolong. Dia minta tolong. Imam Malik bin Dinar. Ular besar ligan saya ni. Tolong. Minta tolong. Tak ada siapa. Kawasan tu kosong. Dia lari. Ular tu ligan dia. Dia nampak ada seorang orang tua. Dia tahan. Pakcik, tolong saya. Ada ular ligan saya belakang ni. Pakcik ni bungkuk. Tua. Pakcik tu kata, saya tak boleh tolong kamu. Dia minta tolong saya. Pakcik tu kata dia tak boleh tolong. Bila dia kata-kata lagu tu, makin ular tu duduk dekat, dia tak boleh tahan. Dia lari, dia tinggal pakcik tu. Dia lari. Tolong. Sampai depan jalan, api penuh. Jalan mati. Dia tak tahu nak buat macam mana. Dia gelabah. Dia tengok depan, dia tak boleh pergi mana, kiri kanan. Tiba-tiba dia dengar bunyi anak-anak kecil bermain. Dia kali. Dia tengok ada sekumpulan budak-budak tengah main. Di tengah-tengah budak-budak duk main tu, dia nampak anak dia. Berambu yang mata dia. Dia pergi ke anak dia, dia peluk anak dia. Anak dia pegang muka dia, dia pegang anak dia, dia peluk. Lepas tu, ular yang ligan dia berada di belakang dia. Dia kata, ayah diligan oleh ular besar ni. Sebab nampak dia macam nak menyelamatkan anak dia. Anak dia buat tangan, isyarat. Ular tu hilang. Terkejut dia kata, anakku, apa ni? Anak dia kata, ayah, ular ni adalah dosa ayah terlalu besar. Dan orang tua di tengah jalan tadi itu adalah amal soleh ayah. Terlalu sikit sehingga tak boleh nak dinisbahkan menyelamatkan ayah daripada dosa. Terjaga dia daripada tidur. Bermula daripada situ, dia bertaubat. Sehinggalah akhirnya menjadi Imam Malik bin Dinar yang mengajar kita macam mana membersihkan jiwa. Ini ulama-ulama. Jadi cuba bayangkan, kalaulah kita berakhlak dengan akhlak yang tak senonoh, orang yang macam ni kita aibkan, macam mana kita nak dapat manfaat? Boleh faham maksud saya? Sebab kita tak tahu setiap orang punya jalan taubat lagu mana. Tuan-tuan tak apa duk main masjid, orang lain tak ada. Jadi kita lah orang masjid yang kena tunjuk akhlak baik. Apa berlaku jangan kita yang paling jorok, kita yang paling wah bising sana, mengata orang sana, buat orang sini. Takkan confirm pula pakcik masuk syurga. Cara berakhlak macam nampak macam selalu ulang-alik masuk syurga ya. Pergi balik hari ni mengata orang. Dah kita pun tak tahu hujung kita macam mana. Betul ya, no? Saya minta maaf, semoga ada pengajaran. Saya nak cerita lain tapi dah tajuk lagu ni. Nak buat macam mana? Siapa suruh pilih tajuk ni? Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Mohon maaf, aku lupa qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jom kita tutup dengan baca selawat. Semoga selawat tu dia jadi apa? Penutup ilmu tadi tu tak hilang. Saya tak hilang, tuan-tuan pun tak hilang. Sama-sama kita insya-Allah. Sallallahu alaika Allahu ya adnani Allah ya Mustafa ya Safwan Rahmani alhamdulillahi alladhi aqani hadha al-ulama bal ardani hadha al-ulama bal ardani qad sana fil mahdi ala al-ghilmani أعيده بالبيت ذي الأركان حتى بالغ البنيان
أنت الذي سميت في القرآن أنت الذي سميت في القرآن يلا semua sekali صلى عليك الله يا عدناني الله الله يا مصطفى يا وهدى الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب أرداني هذا الغلام الطيب أرداني أحمد مكتوب على الجنان صلى عليك الله في الأحيان يا ربنا بالمصطفى العدناني اغفر ذنوبي ثم أصلح شاني اغفر ذنوبي ثم أصلح شاني يلا اسمعها صح عليك هو يا عدناني الله الله يا مصطفى يا وهدى الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب أرداني هذا الغلام الطيب أرداني Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Salawat bersama dengan tuan-tuan hari. Terima kasih. Semoga Allah merahmati tuan-tuan dan kita bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.